Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah, Ustazah doakan semua dalam keadaan baik dan sihat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Munakahat Darjah 6 dan kita akan menyambung huraian berkaitan pelajaran yang kelima iaitu berkaitan iddah. Dan hari ini kita akan fokus pada subtopik 5.5 dan juga 5.6 iaitu berkaitan bahagian iddah dan juga jenis-jenis iddah. Untuk tajuk ini kamu boleh merujuk kitab Munakahat masing-masing di halaman yang ke 33 hingga 37. Baiklah, jangan lupa baca doa belajar terlebih dahulu masing-masing. Dan sekiranya semua sudah bersedia, mari kita mula belajar bersama-sama. Sebelum kita membincangkan lebih lanjut berkaitan tajuk hari ini, mari kita mengimbas semula apakah dia pengertian iddah yang telah kita pelajari pada sesi pembelajaran yang lalu. Iddah pada bahasa artinya ialah bilangan atau kiraan, manakala pengertian iddah menurut istilah syara ialah suatu tempoh masa yang dilalui oleh seorang isteri untuk memastikan kekosongan rahimnya daripada mengandung. Ini adalah bagi isteri yang telah diceraikan oleh suaminya ataupun isteri yang kematian suami, di mana isteri tadi perlu menunggu dalam satu tempoh masa tertentu sebelum dibenarkan untuk berkahwin dengan lelaki lain. Jadi itulah dia pengertian iddah yang telah kita pelajari pada sesi yang lalu. Baiklah, untuk hari ini kita akan membincangkan pula berkaitan bahagian iddah. Perempuan yang beriddah terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama iaitu perempuan yang kematian suami yang disebut sebagai iddah wafat. Dan bahagian yang kedua adalah iddah perempuan yang tidak kematian suami, iaitu ini bagi perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya ataupun dengan sebutan lain ialah iddah cerai hidup. Sekarang kita lihat pula gambar rajah berkaitan bahagian iddah. Baiklah, kita tahu tadi bahawa iddah terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama iddah wafat. Iddah wafat ini adalah iddah bagi isteri-isteri yang kematian suami. Dan bahagian yang kedua adalah iddah cerai hidup. Yang ini adalah bagi iddah bagi isteri-isteri yang diceraikan oleh suaminya. Jadi untuk iddah cerai hidup ini terbagi pula kepada beberapa jenis iddah. Yang pertama adalah iddah bagi isteri yang masih ada haid. Yang kedua, iddah bagi isteri yang sudah putus haid. Yang ketiga, iddah bagi isteri yang hamil. Yang keempat, iddah bagi suami yang murtad. Yang kelima, iddah bagi isteri yang mengalami nikah fasad ataupun nikahnya rosak dan juga wati syubhah. Dan juga yang keenam, iddah bagi isteri-isteri yang istihadah. Baiklah, nanti kita akan huraikan jenis-jenis iddah ini satu persatu. Kita mulakan dengan jenis iddah yang pertama iaitu iddah isteri yang haid. Iddah isteri yang masih ada haid disebut juga iddah quru, iaitu 3 kali suci daripada haid. Jika seseorang isteri telah ditalak ataupun telah diceraikan oleh suaminya semasa dalam keadaan dirinya suci, iaitu ketika itu tidak datang darah haidnya, maka tempoh iddahnya ialah apabila tamat datang haidnya yang ketiga, iaitu setelah 3 kali suci daripada haid. Maksudnya perempuan-perempuan ini perlu menunggu sehingga darah haidnya keluar dan hingga 3 kali suci. Maksudnya darah haidnya keluar bulan pertama suci, keluar lagi bulan kedua dan suci, dan keluar lagi yang ketiga kemudian suci, barulah tamat tempoh iddahnya. Seterusnya kita berpindah pula kepada jenis iddah yang kedua iaitu iddah isteri yang tiada haid. Perempuan yang tiada haid sama ada setelah putus haidnya ataupun bahasanya ialah menopause, ataupun isteri yang memang belum keluar haid kerana ia belum baligh, maka iddahnya adalah 3 bulan mengikut bulan hijrah. Disebut juga sebagai iddah bulan. Maksudnya ini adalah perempuan-perempuan yang memang tidak ada haid lagi ataupun ia belum lagi memang keluar haid kerana ia belum baligh, maka tempoh iddahnya adalah selama 3 bulan mengikut bulan hijrah. Setelah berlalu tempoh 3 bulan, maka selesailah ataupun tamatlah tempoh iddahnya. Seterusnya, jenis iddah yang ketiga ialah iddah isteri yang hamil. Bagi perempuan-perempuan yang hamil ataupun perempuan-perempuan yang mengandung, iddahnya ialah dengan kelahiran kandungannya atau kandungannya gugur, sama ada ia bercerai hidup dengan suaminya ataupun ia kematian suami.
Maksudnya bagi perempuan-perempuan yang sedang hamil dan ia telah ditalak ataupun telah diceraikan oleh suaminya ataupun kematian suaminya, maka selesai tempoh iddahnya apabila perempuan itu melahirkan anak, sama ada anaknya yang dilahirkan itu hidup ataupun mati, ataupun gugur kandungannya yang telah membentuk janin yang sempurna, ataupun hanya berbentuk segumpal daging yang menurut pakar perubatan itu adalah kandungan yang sebenar. Jadi itulah tempoh masa iddah bagi isteri-isteri yang diceraikan ataupun yang kematian suami dalam keadaan ia sedang hamil, iaitu apabila lahir kandungannya, sama ada kandungan yang lahir itu hidup ataupun mati, ataupun gugur kandungannya, maka selesailah tempoh iddahnya ketika itu. Seterusnya, jenis iddah yang keempat ialah iddah bagi isteri yang kematian suami. Perempuan-perempuan ataupun isteri-isteri yang kematian suami, iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Jika ada perempuan yang ditalak raj'i lalu suaminya meninggal dunia, maka iddahnya bertukar menjadi iddah kematian suami yang dikira dari hari suaminya meninggal dunia, sebab waktu suaminya meninggal dunia ia masih di dalam hukum isteri. Talak raj'i itu bermaksud ialah suami telah mentalakkan ataupun menceraikan isterinya dengan talak 1 ataupun talak 2, di mana suami tadi masih boleh rujuk kembali dengan isterinya itu ketika masih lagi dalam tempoh iddah. Dan andai kata ketika dalam tempoh iddah itu suaminya itu meninggal dunia, maka iddah bagi isteri tadi berubah daripada iddah bercerai kepada iddah kematian suami, kerana dalam tempoh itu ia masih lagi dalam hukum isteri. Seterusnya, jenis iddah yang kelima ialah iddah suami murtad. Perbuatan murtad boleh membatalkan hubungan perkahwinan serta-merta. Maksudnya jika seorang suami itu murtad, secara automatik ataupun secara serta-merta perkahwinan mereka akan terbubar ataupun terpisah. Jadi isteri yang terpisah dengan suami disebabkan suaminya murtad, iddahnya ialah 3 keadaan berikut. Yang pertama, jika isteri tadi masih lagi ada haid, iddahnya ialah 3 quru', iaitu 3 kali suci daripada haid seperti yang kita bincangkan tadi. Dan yang kedua, jika isteri itu dalam keadaan hamil, maka iddahnya ialah setelah ia melahirkan kandungannya, sama seperti dengan iddah perempuan-perempuan yang hamil seperti biasa. Dan yang ketiga ialah jika isterinya itu tadi ialah isteri yang sudah tiada haid ataupun haidnya tidak keluar lagi, sama ada telah menopause ataupun belum balik, maka iddahnya adalah selama 3 bulan hijrah. Jadi ini adalah iddah bagi isteri-isteri yang bercerai ataupun terpisah dengan suaminya akibat suaminya murtad. Seterusnya, bagi jenis iddah yang keenam ialah iddah bagi akad yang fasad dan juga wati syubhah. Perempuan-perempuan yang terlibat di dalam akad nikah yang fasad, ini yang rosak, yang telah disetubuhi lalu diceraikan oleh suaminya, dan juga perempuan yang disetubuhi dengan wati syubhah, seperti lelaki yakin yang disetubuhi isterinya tetapi sebenarnya bukan, ataupun suami yang bersatu dengan isterinya kemudian ternyata nikahnya tidak sah sebab perempuan yang menjadi isterinya itu masih mahramnya sendiri. Maka dalam kes seperti ini, perempuan-perempuan tersebut mempunyai iddah seperti berikut. Yang pertama, jika ia masih datang haid ataupun masih ada haidnya, maka iddahnya adalah menunggu 3 kali suci daripada haid, iaitu 3 quru'. Dan yang kedua, jika ia adalah perempuan yang sudah tidak ada haid lagi, maka iddahnya adalah selama 3 bulan hijrah. Jadi wati syubhah ini maksudnya ialah tersalah sangka semasa melakukan persetubuhan. Seperti suami menyangka perempuan itu adalah isterinya dan perempuan itu menyangka lelaki itu adalah suaminya, tetapi setelah disedari rupanya mereka sudah tersilap pasangan. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai wati syubhah. Dan jenis iddah yang terakhir ialah iddah mustahadah. Iddah mustahadah adalah iddah bagi perempuan yang mengalami keadaan istihadah ataupun perempuan-perempuan yang mengalami keadaan penyakit darah berterusan. Ini bukan dikira darah haid tetapi ia adalah darah penyakit. Jadi perempuan-perempuan yang mengalami keluar darah penyakit ataupun darah istihadah ini, sekiranya ia diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya adalah bergantung kepada keadaan berikut. Yang pertama, jika ia masih ada haid sebelum mengalami keadaan istihadah, maka iddahnya ialah 3 kali suci daripada haid. Dan yang kedua, jika perempuan itu adalah perempuan yang telah putus haid, maka iddahnya ialah 3 bulan hijrah.
Jadi inilah iddah ataupun tempoh masa iddah bagi perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suami, dan dalam masa yang sama perempuan-perempuan tadi adalah perempuan-perempuan yang mengalami keadaan istihadah. Baiklah murid-murid, jadi selesailah perbincangan kita untuk topik hari ini, iaitu berkaitan bahagian iddah dan juga jenis-jenis iddah. Baiklah, sebagai kesimpulan, mari kita lihat sekali lalu jadual tempoh berbagai-bagai jenis iddah. Baik, untuk yang pertama ialah iddah ketika haid. Tempoh masa iddahnya adalah selama 3 quru', iaitu 3 kali suci daripada haid. Jenis iddah yang kedua iaitu iddah perempuan yang tiada haid, maka tempoh masa iddahnya adalah selama 3 bulan hijrah, iaitu sempurna 3 bulan Islam. Kemudian iddah bagi perempuan-perempuan yang hamil, maka tempoh masa iddahnya adalah setelah ia selamat melahirkan anak ataupun kandungannya gugur. Yang keempat, iddah bagi isteri yang kematian suami, tempoh masa iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian iddah bagi isteri yang suaminya murtad, maka tempoh masa iddahnya yang pertama, jika ia masih ada haid, maka iddahnya adalah selama 3 quru'. Yang kedua, jika ia sudah tiada haid lagi, maka iddahnya adalah selama 3 bulan hijrah. Dan yang ketiga, sekiranya ia dalam keadaan hamil ataupun mengandung, maka iddahnya adalah sama seperti iddah perempuan-perempuan yang hamil. Kemudian jenis iddah yang keenam adalah iddah bagi nikah yang fasad ataupun wati syubhah. Bagi iddah yang sebegini, tempoh masanya adalah seperti iddah perempuan yang ada haid, seperti iddah perempuan yang tiada haid, dan juga sama seperti iddah perempuan yang hamil, bergantung kepada keadaan isteri itu sendiri. Kemudian jenis iddah yang ketujuh adalah iddah bagi perempuan-perempuan yang istihadah. Maka bagi perempuan-perempuan yang istihadah ini, tempoh masa iddahnya adalah sama seperti perempuan yang masih ada haid dan juga perempuan yang tiada haid. Maka dengan itu selesailah pembelajaran kita hari ini. Ustazah doakan kamu semua boleh memahaminya dengan baik, dan insya-Allah kita akan sambung membincangkan topik-topik yang lain pada sesi pembelajaran yang akan datang. Dengan itu sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.